Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam di alam maya. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat. Saudara Mustafa Ilyas, bagaimana keadaan sekarang? Nampak gaya cuaca dah tak menentu lagi ni. Saudara Syarul Azam dari Kota Baru, Kelantan. Kelantan hujan atau tidak? Atuk Wak, apa khabar? Saudara Mustafa Ilyas, saudara anak anda Anggrek Rimba, apa khabar? Moga sihat walafiat. Tanamlah pokok anggrek banyak-banyak di halaman tu. Saudara Zamari LC, saudara Ismail Baba, Badrul Zaman Abdul Rahman, apa khabar saudara? Saudara Rosila, Puan Rosita Mahmud. Itu juga dengan sahabat saya, Empat Tulang Kering, Puan Ruby dan pasangannya. Ceria nampaknya. Doa saya anda berbahagia. Saudara Yusof Awang, saudara Joka, apa khabar saudara? Saudara Mazli Samsudin, saudara Abu Nems. Begitu juga dengan saudara Muhammad Long, Zian Yan, apa khabar Yan? Puan Noriah Arsyad, Puan Norehan Syaroni, apa khabar? Doa saya anda berbahagia dan salam sukses dari saya. Saudara Kamul Zaman, Said Azhar Syekh Bakar dari Keluang. Dari Keluang, nampaknya di Keluang hijab hujan ya. Saudara Ramlah Ahmad, saudara Muhammad Hashim Muhammad Din, salam dari Kemayan katanya. Saudara Paipon, apa khabar? Kontroversi lagi lah kalau ada Paipon datang ni. Saudara Jaafar Syuhadah, selamat malam. Moga sihat walafiat saudara Jaafar ya. Saudara Razali Ahmad, saudara Mat Zailan, saudara Junaidi Aidi, saudara Abdul Jamal. Paipon, syukur, alhamdulillah, terima kasih. Saudara Abu Nem dari Taiping, Perak. Taiping pasti hujan. Saudara Al-Jabar, saudara Kamul Zaman, Johan, terima kasih, salam pencerahan. Saudara Arifin Abdul Halim. Begitu juga dengan saudara Hazamidin, Ramli bin Hassan Tan. Begitu juga saudara Haji Jasin Abdullah, dari Jasin, Melaka ya. Tailong, apa khabar saudara? Moga-moga hampa sihat. Tailong dia orang Penang dah. Cik Nen Bidin, apa khabar puan? Saudara Muhammad Long, Waalaikumsalam. Amir Ludin Amir, apa khabar orang Taiping? Puan Rokiah Saad, saudara Ibrahim Busu, Muhammad Syahri Pilus, Muhammad Zaini Saleh, Puan Susilawati Ahmad. Begitu juga dengan saudara Raja Kamal Raja Bazian, apa khabarku? Sungai Petani tak hujan pula. Begitulah keadaan cuaca kita dah tak menentu. Pak Cam Baharudin, apa khabar dari Shah Alam? Saudara Din Ana, Bob Rizal Edwardian, orang Taiping ni. Kalau Bob Rizal Edwardian ni selalunya sekolah menengah King Edward Taiping. Puan Nur Maria, saudara Azmi Omar daripada Mindef, saudara Syamsuri, Mary Ann, Kamarul Azhari, Muhammad Yazid Sulaiman, Muhammad Johari, Mak Zain Hamid, Nur Azman dan teman-teman yang tak sempat saya santuni. Saya mohon maaf kerana ramai yang muncul yang perlu saya santuni. Kalau saya menyantuni semua, jawab sampai ke malam lah, tak selesai lagi kita. Baik saudara. Yang penting bagi saya, jangan lupa saudara like, share, subscribe. Sama ada di Facebook ataupun di Instagram. Jika ada masalah di Facebook, larilah ke Instagram ya. Saudara Mitiah Bari, saudara Abdul Hamid, saudara Isa Manja. Itu juga dengan anak B. Saya sebenarnya masih lagi belum berapa sihat saudara. Tapi sebab janji saya, selagi ada tenaga, selagi ada upaya, saya akan bersama dengan anda tepat jam 9.30 malam. Baik saudara, hari ini hari Ahad 19 Jun, hari yang ke-821 virus corona melanda ataupun menyapa warga kita. Menurut laporan daripada saudara Rio, semalam tak ada laporan, tetapi kemarin tak ada laporan, tapi semalam laporannya ada peningkatan daripada sebelum itu, iaitu daripada 2033 dan naik kepada 2127, menjadikan jumlah angka terkumpul warga kita yang dijangkiti oleh virus corona adalah 4,538,922. Ya, saudara Dinmat, saudara Kamul Zaman, saudara Abang Yusuf. Ya saudara, bagaimanapun saya tak dapat memberi laporan berapa berlaku kematian atau tidak dan berapa yang dah sembuh. Kerana itu saja yang saya dapat laporan saudara Rio.
tentang jangkitan. Jadi daripada penganalisa saya melihat terdapat 4 negeri berlaku peningkatan dan susut 11. Jadi Selangor meningkat balik kepada 897. Bagaimanapun wilayah persekutuan disusut, tetapi angkanya agak mengerikan, iaitu 482. Pulau Pinang juga nampaknya susut, tapi tak ceroy kerana jumlah jangkitan kemarin semalam adalah 157. Begitu juga dengan Perak, ada susut tetapi angkanya 137, di atas jumlah 100. Alhamdulillah, Labuan kembali sifar. Saya mengharapkan agar warga Labuan terus mengekalkan rentak sifar COVID-19. Saudara, lain-lain negeri walaupun ada peningkatan tapi masih di bawah 100, saudara. Itulah yang sempat saya berikan laporan untuk kita semua, ya. Puan Mariam Putih, so Azman Husin, Openg 69. Alamak, dia tulis siap, apalah saya nak baca. Surah Haji Abdullah Hasan, Surah Mak Yazid Sulaiman, Mak Nur Mak Zan, saya yang tulis siap tu saya tak tahu. Me'ai lah. Surah Hashim, Surah Zul Osman, Surah Abu Samah. Baik, saudara, kita masuk segmen e-commerce sikit. Minta izin, tak lama pun. Jadi kalau saudara ada produk nak diwawarkan, sila hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. Bila berhubung dengan Al-Azhar, jangan lupa bolehlah memesan setangi al-bakhurnya untuk mewangikan atau mendapat aroma yang wangi bagi rumah anda dan bilik anda. Ya, saudara, bila kita bakar setangi itu, saudara, terasa berada macam berada di Raudah di Madinah, ya, saudara. Al-Azhar juga ada memasarkan minyak wangi, aroman, tapi minyak wanginya semua daripada Timur Tengah. Tok Arab, Al-Azhar lah katakan. Dan kalau saya tak dapat berhubung dengan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Bila berhubung dengan Siti Farehah, Saudara Abraham Mana, Madam K, Wan Syarudin, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Hubungi Siti Farehah 017-711-4300. Memang sedap, saudara. Cukup dengan dendeng manis pun sudah makan dengan nasi, tak payah lauk lain pun, saudara. Dan kalau saudara yang tinggal di Lembah Kelang, nak dapatkan buah yang baik, yang manis dan grade-nya AAA, harga di bawah harga pasaran di pasar-pasar ataupun di pasar raya, hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Elok makan buah-buahan, saudara, untuk badan kita, ya, saudara. Akhir sekali, makanan kegemaran saya iaitu popiah sira Lady Maria. Ini rasanya sedap, panas, pedas, rangup dan manis. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203, saudara. Jangan lupa popiah sira Lady Maria. Baik, saudara, itulah saja tentang e-commerce kita. Apa khabar saudara Damari, Zul, Awi, Ating? Ini teman kita di Instagram. Kita juga nak saudara Muhammad Izhar, Encik Misrun, Ngadino, Ibrahim Said, Maya binti Harun, Ramidin Ramli. Ya, saudara, kita masuk segmen Naluri Kehidupan. Sambil-sambil tu, yang mana yang sempat saya bacalah. Jangan marah kalau saya tak baca. Sebab malam tadi saya nampak saya terlupa. Waktu saya memberi pencerahan, saya tak sebut pun Coca-Cola-mu. Marah dia. Dia kata 5-6 kali sebut, tak sebut pun nama saya. Coca-Cola-mu. Sabar, saudara. Ada masanya yang mana saya boleh santun, saya santun. Kadang-kadang tak sempat, sebab dia naik laju je. Cuma yang saya perlukan daripada anda, jangan lupa like, share, subscribe. Satu di Facebook dan di Instagram. Tak susah mana pun, saudara. Baik, saudara, kita masuk segmen Naluri Kehidupan kerana Imam An-Nawawi menegaskan, jika amalan-amalan lahiriah yang kita laksanakan tanpa amalan-amalan hati, ia tidak akan membawa seorang itu dekat dengan Allah SWT. Sedangkan taqarrub, itu taqarrub ilah, iaitu dekat dengan Allah itu tujuannya bila kita beribadah. Bila kita ibadat, mendekatkan diri dengan Allah SWT.
Satu tempat saja saudara boleh merayu kasih, meminta, mohon keampunan hanya daripada Allah SWT. Kerana amalan solat contohnya saudara ya, jika yang dijaga dan dilaksanakan hanya rukun qauli, itu sekarang bacaan, dan fi'li, itu perbuatan, tanpa kehadiran rukun qalbi, rasa hati, seperti merasai kebesaran Allah, takut, berharap, malu, dan kita rasa-rasalah perasaan kita, kehambaan kita padanya, maka solat kita boleh dianggapkan sia-sia. Itulah antara pengertian orang yang lalai dalam solatnya. Dia bila dia solat tu, dia buat tu bukan nak tunjuk ke orang. Kita menghambakan diri, kita sujud kepadanya 5 kali. Itu 5 kali dalam satu hari saudara. Solat yang dilaksanakan tanpa rasa hati akan gagal mencapai tujuan utamanya, iaitu mengingati Allah. Kerana Allah berfirman, maksudnya, dan dirikan solat untuk mengingatiku. Ini adalah surah Toha ayat yang ke-20 saudara. Jadi sungguh saudara, mengingati Allah adalah kerja hati. Sebab ni hanya apabila solat didirikan dengan khusyuk, dengan rasa kehambaan, barulah solat itu mampu mencegah pelakunya daripada perbuatan fahsyah dan mungkar. Bila kita angkat itu, kita kena ingat bahawa di hadapan kita itu adalah Baitullah, Kaabah. Waktu itu, dan kita baca apa yang kita tahu, apa yang kita hafal, dan jangan lupa kita menghambakan diri pada Allah SWT. Begitu juga dengan puasa saudara. Kalau saudara berpuasa pun hanya sekadar menahan lapar dan dahaga, tak ada pengertian. Tapi bila hati mengatakan, niat aku berpuasa kerana Allah SWT, niat aku berzakat kerana Allah SWT, jadi semua itu yang kita lakukan perlu dengan ikhlas dan hati kita. Jadi atas rasa kehambaan kita itulah, insya-Allah saudara, maka doa-doa kita tu mencapai martabatnya untuk berada di Sidratul Muntaha. Itu menurut bacaan saya. Kalau saya silap, saya mohon maaf, saya bukan ustaz saudara, tapi saya membaca. Saya cuba menghadamkan apa yang dihantar oleh teman-teman kita, oleh para ustaz. Saudara, ingat saudara, apa sahaja pun yang kita lakukan dalam amal ibadat kita, hendaklah digerakkan oleh hati dan merasai diri kita ini adalah hamba pada Allah SWT. Jangan sekali-kali kita rasa takabur, kita rasa bongkak. Kalau kita dah kaya, ada orang lebih kaya daripada kita. Kalau kita rasa kuat, ada orang lebih kuat daripada kita. Kalau kita rasa kita bijak, profesor, dapat degree, PhD dan sebagainya, ada orang lebih bijak daripada kita. Tapi yang terhebat segala-galanya adalah Allah SWT. Ya saudara, perhambaan kita pada Allah, itu yang paling penting. Baik saudara, kita santun pula mutiara kata kiriman sahabat kita, Cikgu Ibil. Katanya, yakinlah saudara, di saat kamu ikhlas dengan keadaan dirimu, maka disitulah Tuhan merencanakan kebahagiaan untukmu. Itu dia saudara. Di saat kita ikhlas dengan keadaan diri kita, sama ada kita susah ke, kita senang ke, kita sakit ke, saudara, kita yakin bahawa apa yang kita lakukan dengan ikhlas dan dengan keredaan untuk Allah SWT, maka disitulah Allah merencanakan kebahagiaan untuk diri kita. Jangan lupa saudara. Terima kasih Cikgu Ibil atas kiriman kata-kata mutiara yang begitu berarti, dan bagi saya ingin berkongsi dengan anda semua. Perkongsian ini adalah untuk menambahkan pengetahuan, menambahkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Ingat saudara, kita adalah hamba Allah yang berjalan di bumi ini, dan di sini adalah sekadar sementara. Sehari di akhirat adalah 1000 tahun di dunia. Ingat saudara, perjalanan kita cepat berlalu. Tak sedar pun, macam saya, tahu-tahu dah 66 tahun usia saya. Dah dekat dah, tak lama lagi dah 67. Ini saudara, kalau selalu saya berpesan pada teman-teman, cuba anda bayangkan bahawa anda mula masuk alam persekolahan dahulu, iaitu usia anda 7 tahun. Kalau hari ini usia anda 60 tahun, artinya sudah 53 tahun kita meninggalkan alam persekolahan, mula-mula masuk darjah 1 dulu saudara. Terasa benda itu macam semalam. Jadi apakah kita mempunyai 53 tahun di hadapan? Itulah jaraknya yang perlu kita fikirkan bersama saudara. Baik, sebab itu saya amat mengharap agar pimpinan kita jujur, ikhlas, mentadbir negara, dan janganlah berbelanja tanpa had. Kekhawatiran kita, kalau negara berbelanja tanpa had, maka kita akan muflis saudara. Baik, tajuk
bicara kita malam ini adalah politik munafik. Saya melihat banyak sangat kemunafikan politik. Tapi sebelum saya berbicara soal kemunafikan politik ini, saudara, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil. Hari-hari beliau menghantar kiriman kepada kita dan sudi berkongsi pantun bersama-sama dengan kita. Banyak kata-katanya itu elok jadi pengejaran pada kita. Saudara Radio Syah, saudara Anti Eli, Roslan Mubin, Ibrahim Cik Muda, Pak Din dan Yahya Rashid. Begitu juga Rohayu Azmi, Zack Effie Lili, Mak Zubir, Sodin, Faridah Syafi'i, Nazri NL, Syam Miral. Baik saudara, ini pesan Pak Nazil. Kata Pak Nazil dalam pantunnya, bertemu rakan bersembang di titian, baru pindah dari kampungnya. Manifesto dikait dengan Al-Quran, jelas rendah akal budinya. Kalau orang membuat manifesto itu mengaitkan dengan Al-Quran dan sebagainya, itu tandanya mereka rendah budi. Al-Quran itu sentiasa suci dan murni. Tak perlu nak jadikan itu manifesto. Memang itulah manifesto kehidupan kita. Al-Quran itulah bimbingan jalan kehidupan. Tapi kalau orang kata ini buat ni untuk Al-Quran buat semua, itu manifesto itu nampak sangatlah akal budinya begitu rendah saya. Kata Pak Nazir lagi, bumi kenyalang negeri Sarawak, negeri Sabah di bawah Bayu. Sibuk kepalang, badut melawak, sedarlah diri pemimpin Melayu. Memang kadang-kadang kita melihat mereka yang berada di atas pentas politik tu kadang-kadang macam badut. Bercakap macam badut. Badut tu macam apa ini? Pelawak. Kalau kita ada sarkis tu ada yang pakai pelawak, dia pakai topeng, hidung besar tu. Itulah badut. Mereka ini kadang-kadang kita lihat bila bercakap tu konon-konon nak berjanji itu ini, padahal belum pasti mampu dilakukan. Ini saudara. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun beliau yang cukup berarti untuk kita. Saudara, saya nak melawak sikit dengan anda malam ni. Jangan marah. Sebab saya dapat kiriman ni agak melucukan, tapi ada sedikit kesedaran pada saya. Kerana hari ini saudara adalah hari bapa sedunia. Jadi bukan untuk ibu-ibu saudara. Kalau ibu-ibu yang punya suami, santunlah suami anda dan bisikkanlah selamat hari bapa. Kerana hari ini tulisan saya, bukan saya. Ada kawan kirim saya kata elok saya baca malam ni. Itu orang cakap ada 9 perkara yang seorang bapa tak pernah ceritakan kepada kita sebagai anak-anaknya. Pertama, bapa tidak akan bagi tahu dia tak cukup duit. Itulah bapa. Anak minta, dia akan berusaha mencarikan. Dia tak pernah kata I tak ada duit, tak ada. Seorang bapa akan berusaha sebaik mungkin. Bapa juga akan kecewa bila tidak dapat membelikan mainan yang diminta oleh anak-anak. Seorang bapa sebenarnya mau lebih dekat dengan anak-anak, tapi sifat naluri, cara bapa itu memang bapa ni selalu garang lah saudara kan. Ibu garang, tapi segarang-garang bapa tak segarang ibu. Ibu kuat kutil. Dan ayah ataupun bapa cuba sehabis baik untuk keluarganya. Dia akan berkorban, dia akan berjuang untuk kebaikan bapanya. Dia tak pernah cerita kat orang. Dan sebenar-benar saudara, ada kalanya bapa itu penat memikirkan kehidupan keluarga, besok nak cari rezeki lagi untuk perkongsian bersama keluarga. Dan juga yang keenam, bapa mahu kita semua jadi lebih baik berbanding dari dirinya. Tak ada seorang bapa pun nak tengok anak-anaknya macam dirinya. Kalau dirinya seorang nelayan, dia tak mahu anak dia jadi nelayan. Kalau boleh dia nak anak jadi insinyur, jadi doktor, jadi DO, jadi pegawai. Bapa juga tidak pernah menyesal mengorbankan segala-galanya untuk anak-anak dan keluarganya. Bapa sebenarnya saudara mungkin anda tidak tahu, terkadang ada hutang tak dapat dilangsaikan, tapi demi untuk kelangsungan hidup kita sekeluarga, bapa sanggup berhutang, bergolok berhutang untuk anak-anak dan keluarga. Ini tak cerita pada anak-anak. Dan ini yang seronoknya saudara. Bapa ni kadang-kadang terasa juga nak kahwin lagi, tapi takut nak bagi tahu dekat ibu kita. Dan yang ke-10, ini memanglah bapa kita takkan bagi tahu. Inilah rahsia sebenarnya, iaitu sebenarnya dia dah kahwin di Siam. Itu sekadar
Sekadar jenaka saudara. Selamat hari bapa untuk semua lelaki. Jangan ikut yang bekas 10 tu. Tak payah. Jangan ada yang 9 nak kahwin lagi. Tak payah. Benalah keluarga kita. Anda adalah ketua pada sebuah keluarga dan jadikanlah sebuah keluarga kita itu makmur. Yang kedua tu saya tahu di samping kita ada sedikit keinsapan, biarlah kita tahu sedikit saudara. Selamat hari bapa sedunia. Terima kasih Ruby untuk saya dan juga untuk pasangan anda. Saudara. Sebelum saya memberi pencerahan, memang saya kena bagi tahu bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke dalam channel YouTube atau sebagainya, maka semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang suntingan maupun komen-komen yang anda tulis. Kerana saya tidak ada kemampuan untuk memantau semua. Saya ini insan biasa. Bukan superb. Saudara, saya buat live ni seorang-seorang saja, saudara. Dan ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik dari pembacaan saya, dari kiriman teman-teman, dari bicara saya dengan pemimpin, dengan rakyat biasa dan teman-teman saya serta pengalaman sebagai warga jurnalis, sebagai orang sok khabar, Jadi kita membaca ni, pemikiran kita agak berbeza sedikit. Matlamat saya adalah untuk memberi informasi, tidak lebih daripada itu. Bila saya menyampaikan informasi ini, sebab ada komen-komen yang saya beri, kita harus memegang prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kadang-kadang bila saya komen tu anda tak setuju, jangan marah. Bila cakap mengarut je sudah. Itu tak ada masalah, saudara. Kalau benar, ya. Kalau okey, mungkin ada nasihatnya, ikutlah. Saudara, supaya hidup kita ini tenang. Ingat, saudara, kita adalah warga cinta damai. Dan kita menyantuni semua aspek dengan penuh keharmonian. Keharmonis, saudara. Sebenarnya tadi saya dapat kiriman teman-teman, tadi ada komen mengatakan Sungai Petani tak hujan, di Kedah hujan, di Johor hujan, di Terengganu tak hujan. Memang cuaca sudah tidak menentu, saudara. Saya ada juga baca tadi ramalan pakar-pakar kaji cuaca tahun 2033. Besar kemungkinan dunia akan mengalami kemarau yang cukup panjang. Jadi dalam keadaan begini, semakin hampir kita dengan tahun-tahun begitu, banyaklah dugaan yang kita hadapi. Cuma kalau ada hujan ribut, kalau hujan ribut, petir tu, elok jangan keluar rumah atau keluar bangunan. Duduk dulu sampai hujan berhenti ataupun seriat, saudara. Samping itu, kalau agak air naik, tunggu amaran daripada pihak berkuasa. Pasti pihak berkuasa akan datang memberi amaran. Kalau disuruh kita berpindah, segeralah kita berpindah. Selamatkan diri dan harta serta keluarga kita, saudara. Jangan berdegil, saudara. Dan saya dapat kiriman daripada teman-teman di Sabah. Nampak gayanya, saudara, hari ini kedai-kedai kopi di Sabah sudah pun menaikkan harga kopinya. Tak dapat lagi dah harga dulu RM1 ke ataupun RM1.20, tak ada dah. Secawan kopi ataupun secawan TO pun sudah dikenakan pada kadar harga RM2 secawan. Tapi kalau campur teh susu, naik lagi RM1 jadikan RM3. Kalau teh, kopi kopi kais, RM3.20. Begitu juga dengan Milo dan sebagainya. Artinya kedai-kedai sudah mula menaikkan harga barang, saudara. Tapi kalau begitu keadaannya, eloklah bawa balik makan ke rumah. Keluarga saya dulu lah, kita tidak digalakkan minum kopi di kedai. Kita beli barang, balik makan bersama keluarga, saudara. Dan yang tidak seronoknya bila saya dapat tahu, walaupun pergerakan pemuda UMNO telah pun mengutarakan kerisauannya, mengutarakan harapannya agar syarikat Tenaga Nasional Berhad tidak menaikkan tarif elektriknya. Tapi dapatan saya kenaikan harga bahan api atas alasan kerana kenaikan harga barang api disebabkan tercetusnya perang Rusia Ukraine masih lagi belum usai. Besar kemungkinan pengguna Malaysia akan dikenakan surcharge ke atas bil elektrik mereka mulai bulan Julai. Bagaimanapun kita mengharapkan agar pimpinan di syarikat Tenaga Nasional Berhad itu dapat mempertimbangkan. Janganlah, sebab kehidupan rakyat semakin susah ni. Dan juga kerajaan persekutuan sedang memikirkan bagaimanakah isu tentang kenaikan tarif ini dapat dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Di sinilah saya minta supaya kementerian, menteri, ahli jawatankuasa, ahli kabinet, malahan Perdana Menteri
Kalau boleh, janganlah. Dalam keadaan susah ni. Saya melihat untuk masa-masa ke depan, kalau bulan Julai dah naik tarif tu, bertambah susah lah. Kalau ini tarif naik, harga barang pun melonjak juga. Rakyat semakin terhimpit. Sedangkan kita masih lagi berhadapan dengan kehidupan yang cukup murung dari sektor ekonomi. Saudara, itulah kita harapkan. Saudara Roslan, saudara Queen Kasturi, Roslan Arifin, saudara Rahmat Abu, saudara Syed Azizul, Jamil Langoh, Norbi Zakaria alias Latif. Coca-Cola tak nampak pun. Kalau Coca-Cola tak ada, jangan marah ya. Sebab saya tak nampak tulisan anda. Sebab dia marah semalam. Sebab saya tak sebut dia. Merajuk. Merajuk orang lama ni susah juga nak pujuk saya. Yalah, meminta pada yang kasih, menumpang pada yang ada, saudara. Baik, saudara. Sesuatu yang agak merunsingkan kita apabila melihat tahap pendidikan anak-anak kita. Dulu almarhumah bonda saya, dia memang marah kalau kita tidak ke sekolah, tak belajar dengan sungguh-sungguh. Dia kata hanya ilmu pendidikan lah saja yang boleh merubah kehidupan kita daripada susah, daripada sukar menjadi orang yang boleh berubahlah kehidupan apabila kita mempunyai pendidikan. Tapi hari ini Kementerian Pendidikan telah pun digesa untuk memberi penjelasan kerana terdapat 6.2% calon sijil pelajaran Malaysia SPM tahun 2021 yang tidak menduduki peperiksaan. Jadi pertubuhan bukan kerajaan NGO atas nama Untuk Malaysia. Untuk Malaysia berkata sejumlah 11.9% ataupun 45,514 orang calon turut gagal untuk mendapatkan sijil pelajaran Malaysia kerana sama ada tidak lulus mata pelajaran bahasa Melayu atau sejarah. Dan perkara ini amat membimbangkan kerana kesemua 70,455 calon ini dikategorikan sebagai pelajar cicir yang membawa maksud mereka tidak boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat seterusnya, sama ada kerana tidak ada peperiksaan maupun kerana tidak layak mendapat sijil. Itu kata pertubuhan bukan kerajaan Untuk Malaysia. Menurutnya, walaupun peperiksaan SPM 2021 dilaksanakan ketika negara mendepani suasana yang begitu mencabar akibat tekanan daripada pandemik COVID-19 serta Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang mengakibatkan ramai calon-calon terpaksa belajar secara dalaman talian berbanding pembelajaran bersemuka. Namun, pihak Kementerian Pendidikan perlulah menjelaskan beberapa perkara lain. Hanya dengan transparansi daripada pihak Kementerian Pelajaran untuk memberi penjelasan yang lebih mendalam dapat membantu rakyat Malaysia khususnya untuk memahami trend keciciran yang sangat merisaukan. Saudara, justru itu Untuk Malaysia mengetengahkan 5 persoalan. Iaitu pertama, demografi. Tentang 70,455 calon ini tentang latar belakangnya, seperti ekonominya, latar belakang sosialnya. Kemudian berapa peratus daripada 70,455 ini calon ini tergolong daripada warga miskin, iaitu B40, dan warga di kawasan pedalaman. Ketiga, adakah trend ini menunjukkan kegagalan pembelajaran secara dalam talian untuk warga miskin, itu B40, dan yang mereka tinggal di kawasan pedalaman. Yang keempat, apakah langkah awal yang telah diambil oleh Kementerian Pendidikan Pelajaran sebelum ini untuk mengatasi keciciran dalam angka yang sebegitu besar? Besar saja, 70,455 dianggap cicir, dan mereka tak boleh nak meneruskan pelajaran ke tingkat atas, nak masuk vocational pun tak boleh. Jadi apakah nasib 45,514 calon yang tidak layak mendapatkan sijil ini, dan apakah langkah yang telah diatur oleh Kementerian Pelajaran untuk membantu mereka? Kita warga cinta damai, kita mengharapkan menteri yang bertanggungjawab segeralah bertindak secara tuntas. Sebab bila anak-anak kita ni tidak dapat peluang menerima pengajaran, mereka tercicir, maka gelaplah masa depan mereka, saudara. Saya melihat sekarang ni, saudara, okey, itu usai lebih masalah-masalah rakyat telah pun saya utarakan. Sekarang ni kita bercakap tentang politik. Yang Mak pada menteri telah pun membayangkan, walaupun ada katakan
bahawa pilihan raya tidak dijalankan selepas bulan Julai 2023. Tapi ada juga yang mengatakan besar kemungkinan pilihan raya akan diadakan bulan Julai. Ada yang mengatakan bahawa pilihan raya umum dan parlimen akan dibubarkan dalam waktu yang terdekat. Saya mendapat perkabaran bahawa pimpinan top 5 UMNO kabarnya akan menghadap Yang Mulia Pertuan Agong untuk membincangkan persoalan ini. Lagi cepat, lagi baik. Kepada Yang Amat Perdana Menteri, saya rasa, macam saya katakan semalam lah, jangan tunggu lama-lama. Lagi kita tunggu, maka lagi sukar untuk UMNO Barisan Nasional memperoleh kejayaan. Kerana terselit amarah rakyat. Dalam keadaan rakyat senang sekarang ni dengan UMNO Barisan Nasional. Sebab mereka dah dapat melihat bagaimana hala tuju parti-parti pembangkang seperti Pakatan Harapan yang janji serba mimpi. Begitu juga dengan parti PBM yang bercempa sekarang ni. Jadi dalam keadaan begini, eloklah disegerakan, selesaikan satu persatu supaya kita dapat sebuah suasana politik yang stabil. Bila stabil, mudah kita merencanakan kehidupan masa depan rakyat kita, bagaimana kita nak menghadapi suasana ekonomi yang semakin merudum. Tapi bagaimanapun, saya dah dapat lihat, itulah perangai mereka. Katanya sekarang ni sudah ada pula bergaduh. Semalam Esko Kerajaan Negeri Pulau Pinang, iaitu Jagdick Singh Duke, katanya cedera selepas diserang oleh seorang lelaki dalam kejadian sebuah kedai di Tanjung Bunga, Georgetown, di Pulau Pinang. Jagdick, 51, mengalami kecederaan pada pergelangan kaki selepas dia dikatakan terjatuh dalam insiden yang berlaku sekitar jam 8.30 malam semalam. Jadi difahamkan ketika berada di kedai itu, Jagdick yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Datuk Keramat, beliau telah didatangi oleh seorang lelaki warga asing dan menolak mangsa sehingga jatuh, menyebabkan kesakitan pada pergelangan kaki mangsa. Itu menurut laporan daripada Sinar Harian. Jadi berikutan kejadian itu, Yang Berhormat Jagdick Singh kini dirawat di sebuah hospital swasta. Kabarnya keadaannya stabil. Bagaimanapun, menurut Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Syuhaili Mat Zain, pihaknya mengesahkan bahawa seorang suspek telah ditahan berhubung kejadian tersebut. Suspek direman untuk 2 hari untuk membantu siasatan. Ini yang saya risaukan saya. Bila kita nak berpolitik ni, kenapa harus ada berlaku tindakan mencederakan fizikal? Politik ini hanyalah minda. Tak setuju tak apalah. Kenapa nak pukul, nak bergaduh sampai tahap sampai nak berbunuh-bunuhan? Itu bukan cara politik. Kena faham. Dan saya nampak sekarang ni parti Gerakan pula, itu sahabat mereka, bukan kita. Dulu dalam Gerakan dalam Barisan Nasional, saya dipahamkan Gerakan sudah menuntut seandainya pilihan raya diadakan dalam bulan Julai ini, Gerakan menuntut supaya mereka diberikan bertanding di 35 kerusi parlimen. Banyaknya. Dan 62 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya umum yang ke-15. Presiden Nasional Parti Gerakan Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai, katanya beliau telah menerima senarai tersebut daripada pengurusi-pengurusi perhubungan negeri yang menunjukkan hasrat untuk bertanding pada PRU 15. Silakan. Tapi nampak saya, mereka nak bertanding di 35 kursi. Jadi kita, Alhamdulillah, MCA tidaklah membuat tutup begitu. Nasib baiklah dia orang tak ada bersama kita. Kalau tidak, lagi pening. Gerakan ni, kena ingat saudara, parti Gerakan ini dia menyertai Barisan Nasional. Dia bukan asal dari awal macam mana parti MCA. Dia hanya menyertai Barisan Nasional apabila kerajaan tak boleh nak ditubuhkan. Tun Razak berunding dengan Lim Chong Yu, bawa mereka masuk. Sebenarnya parti Gerakan lebih chauvinis. Waktu pilihan raya tahun 1969, ini saya kena ingatkan. Jadi bila dia tak ada lah Barisan Nasional tu, bagi saya lah lebih baik. Sebab mereka lebih jauh chauvinisnya. Bukanlah saya nak memuji DAP. Kalau dilihat dari segi chauvinisme antara DAP dengan Gerakan, saya rasa Gerakan lebih teruk lagi. Tapi kita adalah warga cita damai. Kalau rakyat dah buat keputusan, mereka punya kursi yang banyak, maka mereka lah jadi ketua menterinya di Pulau Pinang. Itu keadaannya, saudara. Dan kabarnya Gerakan telah pun membuka pusat-pusat di semua 35 kawasan
Parlimen. Saudara, dalam keadaan begini, cucu saya pun dia masuk, dia nak tengok juga. Aduh, hai, ini cucu saya ni. Dia bila saya buat live tu mesti dia nak masuk, saudara. Paling tak pun dapat senyum. Lepas tu dia boleh tidur. Lepas dia tidur kan, besok pagi boleh pergi sekolah. Saudara, saya macam saya katakan semalam, dalam keadaan parti-parti politik yang bercempur, eloklah disegerakan pilihan raya ini. Sebab DAP sedang bercempur. Walaupun Anthony Loke menjadi susah agungnya, tapi masih hijau. Dan Anthony Loke pula sekarang ni mulalah menyerang sana menyerang sini, dah tak ketahuan. Kita tak tahu apa matlamat DAP sekarang ni, saudara. Begitu juga dengan, sebab peratusan pengundi-pengundi bukan Melayu, keturunan warga Tionghoa ataupun Cina, mereka sudah pun mula kesal dengan DAP. Sebab itu agaknya gerakan mahu mengambil talih tempat mereka. Jadi sebab tu sekarang ni seharusnya MCA menggerakkan tenaga memulakan gerak kerja. Jangan last minute, jangan hanya menanti dan menanti ehsan daripada UMNO. Itu tak betul. Dan dalam Parti Keadilan pula, sebagaimana saya kata semalam, ada pula ni pimpinan mereka mula nak berunding dengan Azmin Ali lah katanya di Sheraton. Apakah akan ada langkah Sheraton 2? Artinya kalau Datuk Ismail Sabri tidak segera membubarkan Parlimen, besar kemungkinan akan ada langkah Sheraton. Kumpulan Azmin Ali dia menyeberang pula, menyokong Parti Keadilan. Jadi pula langkah Sheraton 2.0. Parti Peribumi Bersatu memang kita dah tahu dalam keadaan yang terumbang-ambing. Sebab dalam ini gabungan mereka, Zuraidah dah keluar, Azmin Ali pun besar kemungkinan. Orang politik ni kau boleh percaya, dia kata ya kami masih kekal dengan PBM, tapi akhirnya besok dia akan lompat juga. Saya selalu mengatakan orang yang biasa lompat, dia akan tetap akan melompat. Secara begitu juga dengan Parti Pejuang yang saya tak nampak apa yang nak diperjuangkan. Macam saya katakan dalam 2 minggu lepas, saya dah bercakap dengan Selama Kris, sudahlah, bubarkan saja. Parti Pejuang tu fikir cari jalan bagaimana untuk kembali ke pangkal jalan. Tapi tak bolehlah masuk UMNO terus nak bertanding pula, tak bolehlah. Kena ikut tertibnya. Bersama-sama berjuang, insya-Allah. Parti Muda memanglah tak ada apa harapannya, saudara. Tidak ada harapan. Dengar saja, sembang gebang je lebih. Walaupun pengundi-pengundi baru dalam perubahan, jumlah pengundi di bawah usia 18 tahun ke atas ini, namun saya tidak nampak muda mampu menyantuni anak-anak muda yang berusia 18 tahun ke atas. Dan saya difahamkan ada sebuah pertubuhan telah pun diwujudkan kabarnya untuk menyantuni anak-anak muda ini. Pertubuhan ini katanya mula-mula disebut atas nama NGO, tapi besar kemungkinan mereka juga akan menubuhkan parti politik. Kalau mereka menubuhkan parti politik, apakah mereka juga nak tarik sokongan daripada anak muda? Itu yang gambaran yang saya dapat. Jadi sekarang ni Datuk Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri kena fikir, kita nak bertanding dalam saat parti lawan tengah lemah ni, eloklah kita bertanding. Saudara Rosli Rahim, mereka memperjuangkan penipuan. Itu keadaan saudara. Betul saudara. Saya dan sangat dalam 2 minggu lepas, bila ada kenyataan Mukris kata dia bolehlah bersetuju untuk Parti Pejuang ini bersama-sama dengan PBM ataupun Perikatan Nasional, tapi dengan syarat dia nak tengok, nak kaji tentang pembahagian kerusi kabinet. Belum bertanding pun dah bercakap soal kerusi kabinet. Kau menanglah dulu. Kalau paling tidak pun Parti Gerakan dia cuma kata dia nak bertanding di kursi 32 kursi Parlimen. Mukri dia kata nak kaji tentang pembahagian kerusi kabinet. Mak Datuk, orang kata janganlah bersikap belum duduk belunjur dulu. Lunjur dulu tergentak buntut tu. Begitu juga secara dalam keadaan sekarang ni, saya nampak besok adalah perbicaraan lagi. Mungkin ada benda yang akan meledak lagi, saudara. Saya nyatakan. Kerana memanglah selama 2 tahun Presiden UMNO menanggung segala kepedihan, dimalukan, dituduh macam-macam, dengan tuduhan yang belum lagi dibuktikan di mahkamah. Sekarang ni segala-galanya sudah pun terdedah.
Sebab itu Datuk Lokman Adam dah buat laporan polis dan kabarnya besok sahabat saya, saudara Datuk Zamir Ibrahim juga akan membuat laporan di Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, minta supaya disiasat semua mereka yang namanya terbit ataupun terbabit dalam kenyataan di mahkamah. Saudara kena ingat, saudara, ini bukan cakap luaran lontaran kata-kata, tidak begitu, saudara. Ia dilapaskan dengan akuan bersumpah. Sebagai saksi dalam kes pembicaraan Datuk Sri Zahid, mereka saksi itu, Datuk David Tan, Syed apa nama seorang lagi tu, mereka telah pun mengangkat sumpah bahawa saya bersumpah di mahkamah ini, apa yang saya katakan adalah benar, tiada yang benar melainkan benar belaka. Itu sumpah di mahkamah yang tidak boleh dibohongi. Dan kalau mereka berbohong, maka mereka akan dikenakan tindakan. Itu menghina mahkamah. Hukumannya paling kurang pun 7 tahun. Jadi sebab itu nama-nama yang disebut oleh syarikat apa ke nama syarikat tu? Apa ke nama syarikat tu? Sekejap ya. Dia saya bukan fikir sangat. Itu antara mereka yang melapaskan sumpah David, Fadil, Harry dan Wang Koris, yang mengatakan bahawa mereka ada memberi sumbangan kepada Syafiq Abdal, Tan Sri Muhyiddin, Khairi, Rizal Marikan, pegawai dan orang kuat, Syamuddin, Syafiq Abdal alias Ahmad, itu pegawai kerajaan, itu saksi pertama. Ahmad juga adalah seorang pegawai kerajaan yang merupakan saksi pertama kes Datuk Seri Rosmah dulu. Dan beberapa nama lagi akan terkeluar. Jadi ada persoalan, macam mana pula dalam ramai-ramai itu nama Datuk Zahid tidak sebut terus terang. Apa pun persoalannya, apabila David Tan menyatakan dia memberi atas alasan bahawa Tan Sri Muhyiddin itu government of the day, apakah ini berupa kegiatan rasuah? Sebab itu saya dipahamkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah telah pun membuka kertas siasatan terhadap bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Menteri Kesihatan Khadijah Jamaluddin dan individu-individu yang didakwa menerima wang seperti yang didedahkan oleh saksi dalam perbicaraan kes rasuah. Dalam satu kenyataan semalam, SPRM mengesahkan telah menerima aduan terhadap individu-individu yang telah disebut tadi. SPRM akan membuka kertas siasatan terhadap penerima-penerima yang dikatakan telah menerima wang seperti yang disebut. Siasatan juga akan dijalankan mengikut bidang kuasa di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009. Ya, terdahulu saksi pembicaraan kes rasuah Datuk Zahid telah memberi keterangan di mahkamah. Itu syarikat Ultra Kirana. Syarikat Ultra Kirana. Nama pun susah nak sebut saya. Saya ingat Ultra Kirang Wang lah. Dan antara yang disebut oleh saksi itulah Tan Sri Muhyiddin, Khadijah Jamaluddin, Menteri Perumahan Kerajaan Tempatan Datuk Rizal Marikan, Menteri Pertahanan Datuk Sri Syamuddin dan bekas Menteri Luar Negeri Datuk Seri Hanifah Aman. Jadi Ultra Kirana Sdn Bhd merupakan syarikat yang dikatakan terlibat dalam membekalkan ataupun pengurusan visa-visa untuk rakyat di negara China. Cuma persoalannya bila nampak sekarang ni, kita dengar, saya tak boleh komen lebih-lebih saudara, bila mereka mengatakan bila dia wang tak cukup di Malaysia, dia terpaksa ambil daripada Hong Kong. Kalau wang itu diambil dari luar negeri, dibawa masuk sini, saya rasa tiga-tiga pegawai ataupun pengarah Ultra Kirana juga mereka terdedah kepada siasatan pihak bank negara, pihak polis. Kerana ini juga adalah sebahagian daripada yang boleh dianggap sebagai wang amla. Macam mana dia bawa datang balik wang ini? Adakah dapat kelulusan daripada bank negara? Kita ni nak keluar negara, kita bawa duit 10,000 saja pun kena bagi tahu bank negara. Ada pegawai custom tunggu dekat lapangan terbang. Pegawai custom akan tanya, nak ke mana? Saya nak pergi ke London, nak pergi Amerika, nak pergi Jepun. Banyak bawa duit, tak lebih daripada RM10,000. Kalau RM10,000 maka kena declare. Ini bukannya puluhan ribu, ini jutaan.
Dan benda itu diberi bukan sekali, berkali-kali. Itu keadaan saudara. Jadi saya harap besok, rasanya besok, bila Datuk Zamir Ibrahim membuat laporan SPRM dan gerakan daripada pemuda-pemuda UMNO juga akan membuat laporan polis, laporan SPRM supaya kesemua mereka disiasat sepenuhnya. Dan kita tak maulah, mana boleh asyik Datuk Zahid yang kena. Sebagai orang UMNO kita pun terasa juga. Cuma saya nak cakap pada kawan-kawan, kita jangan mengamalkan sikap mereka. Belum apa-apa lagi kita tuduh mereka perompak, penyamun dan penyangap. Sedangkan presiden kita dikata perompak, penyangap. Jangan. Sebab sekarang terbukti siapa yang merompak, siapa yang menyamun. Kita tunggu. Saya tak kata benda itu betul, saya tak kata benda itu tak betul. Segala-galanya biarlah mahkamah menentukan. Jangan kita mengatasi keputusan mahkamah. Saudara, saya melihat memanglah waktu pilihan raya di Melaka, pilihan raya di Johor, teruk saudara. Datuk Zahid dituduh wang rasuah lah, itu ini macam-macam. Malahan saya tengok dalam media sosial pun. Sedangkan hukuman tak diaturkan lagi, belum sahih, tapi mereka telah pun menjatuhkan hukuman. Ini saya katakan persepsi mereka menjatuhkan hukuman rakyat. Ini tak sepatutnya berlaku. Kita adalah negara rule of law. Siapa tadi? Macam ni, Saudara Aimin. Tok mana Gaib? Tok Faiz senyap saja. Tok Faiz sudah pun berbincang. Saya tak boleh ceritakan semua saudara. Tok Faiz sudah pun berbincang bersama dengan Perdana Menteri dan beliau adalah salah seorang daripada Tok Faiz. Jadi nampak-nampak gayanya sekarang ni sudah hampir sebab berlapang dada lah kita. Cuma saya melihat sekarang ni yang paling panik kalau pilihan raya diadakan segera adalah daripada lebay-lebay PAS. Kerana saya tengok bila Nek Amar dia berpandangan lah dalam satu ceramah, dia kata kalau nak tukar kerajaan di Kelantan ni, dia nak tanya siapa nak bagi jadi menteri besar. Jadi dia rasakan hanya orang PAS sajalah yang layak jadi menteri besar di Kelantan. Macam mana begitu? Sedangkan PAS merupakan parti yang sedang bermasalah. Saya melihat, terus terang saya katakan, untuk menghadapi pilihan raya kali ini, PAS amat sukar untuk mengekalkan kuasa di Kelantan kerana warga Kelantan sudah terasa terpedaya selama 30 tahun. Masalah air saja yang tidak dapat diselesaikan. Belum lagi cerita bagaimana ini bukit-bukit yang telah pun digondolkan, pengeluaran kayu balak dan sebagainya. Dan apa yang dilakukan oleh PAS untuk mengembeling ekonomi warga Kelantan. Jadi anak-anak perantau saya dipahamkan, perantau anak-anak Kelantan yang berada di Kuala Lumpur, di Pulau Pinang, di Johor, mereka kali ini mereka akan balik berduyun-duyun untuk tidak memberi undi pada PAS, sebaliknya menyokong calon-calon daripada UMNO Barisan Nasional. Itu dapatan saya. Saudara. Jadi kita, sebab itu mereka sekarang ni agak panik. Begitu juga macam mana berlaku di Terengganu. Saya terima kiriman sahabat saya, Datuk Kamrul. Dia kata PAS di Terengganu terlalu lemah. Visi dan misi tak ada. Projek pembangunan langsung tiada. KDNK negatif. Kadar pengangguran adalah terburuk dan terendah. Pelaburan dari luar langsung tiada. Kemiskinan rakyat meningkat dan bandar pun kotor. PAS lebih mementingkan projek lapis jalan untuk diberi kepada koloni. Itu kata Saudara Fakrul. Jadi payah kata nak menerima. Jadi mereka sekarang ni payah untuk menerima hakikat. Sebenarnya saya lihat sendiri KDNK Terengganu tahun 2017 zaman Barisan Nasional, KDNK 59%. 2018 zaman PAS cuma tinggal 25% saja KDNK-nya. Kemudian 2019 3.3%, naiklah satu mata. Tapi pada 2020 minus negatif 5.7%. Begitu juga dalam KDNK di negara Malaysia kita ni, zaman Barisan Nasional 2017 5.9%.
KDNK, kadang dengan negara kasar lah, kena pendapatan negara kita. 2018 turun 47%. Itu zaman Pakatan Harapan. 2019 turun lagi 43%. Mungkinlah bermulanya pandemik dan sebagainya. Dan zaman Perikatan Nasional 2020 minus 56%. Jadi kita dapat melihat bagaimana kalau kata PAS mampu mencorakkan ekonomi negara, ekonomi negeri. Sebab itu sekarang ni di Terengganu dan di Kelantan sukar untuk PAS mempertahankan kedudukannya. Ramai. Sebab itu saya pun nampak sekarang ni ramai pula. Cuma saya nak berpesan pada teman-teman di Kelantan, di Terengganu, janganlah berduyun-duyun tengok ada peluang sekarang ni dia berubut-ubut pula nak jadi calon. Bila tak dapat calon mula nak caketing. Kita harus ingat matlamat kita apa? Matlamatnya supaya kerajaan, pimpinan di negeri Kelantan, di Terengganu itu dapat berubah. Jangan kita mentingkan diri kita. Masalah yang saya nampak ni, orang UMNO ni kadang-kadang ni masih lagi sikap lama. Dia saja yang jadi calon. Sebab itu Yang berhormat Presiden Parti Datuk Seri Zahid Hamidi dah beritahu awal, belum pasti ketua bahagian akan diturunkan sebagai calon. Bila dengar kenyataan itu, mulalah mereka menyerang Presiden pula. Sebab kita nak bagi muka-muka baru. Sebab calon-calon yang dulu bertanding dah kalah, tak payahlah bertanding. Itu gambarannya, saudara. Dan banyak orang bertanya, macam mana dengan Muafakat Nasional? Saya dah kata Muafakat Nasional dah tak ada. Di Kelantan, Datuk Jazlan beritahu tak ada. UMNO masuk solo. Di Terengganu, Datuk Mat Sai kata tak ada. UMNO bertanding secara solo di Terengganu. Di Kedah pun sama. Dan negeri lain. Cuma yang masih mengharapkan, saya nampak ini harapan. Ini tak perlulah kita nak katakan melalui Muafakat Nasional. Biarlah warga PAS sendiri melihat siapa calon yang dipilih untuk negeri Selangor. Saya tahu Selangor sukar untuk menghadapi calon-calon daripada parti keadilan. Saya memang kita tahu sukar. Tetapi kalau you, Datuk Tan Sri Norma, bijak, benar-benar mahu mencari upaya, laksanakanlah gerak kerja dari sekarang. Bukan lama pun, sebulan lebih aja lagi, saudara. Itu keadaan sekarang ni. Dan sebab itu, jangan fikir siapa nak jadi calon tu, biarlah top 5 yang buat. Saya haraplah, macam mana saudara kenyataan daripada Dr. Najmi Faiz Muhammad. Beliau adalah Timbalan Ketua UMNO bahagian Kuala Terengganu, yang merupakan esko pergerakan pemuda. Dia kata apa-apa pun kita serah pada top 5. Kita sebagai ahli parti, perangkat akar umbi, kerja terus. Jangan kita membicarakan soal diri kita. Kita bukan penting sangat, yang penting parti. Saya selalu berkatakan, kalau kamu jadi ketua bahagian pun, apa artinya apabila parti kamu kalah? Adalah lebih baik kamu jadi ahli biasa pun, tapi parti kamu menang. Sebab kamu akan berpayung di bawah parti kamu. Ini yang perlu dihayati oleh warga UMNO sebenarnya. Saya bersetuju dengan pandangan Dr. Najmi Faiz. Beliau adalah Timbalan Ketua UMNO bahagian Kuala Terengganu. Dan saya haraplah, sebab dia adalah esko pemuda, saya amat mengharapkan agar pimpinan top 5 di tingkat 38 memikirkan supaya Dr. Najmi ini boleh diturunkan sebagai antara calon-calon muka baru untuk bertanding di Kuala Terengganu, InsyaAllah. Saudara. Dan bila orang bercakap tentang adalah bila jumpa je Perdana Menteri, mereka mula bertanya, Datuk Seri, bila pilihan raya. So hari ini Datuk Seri Ismail Sabri mengatakan tak pernah berlaku Perdana Menteri itu nak membincangkan tarikh pilihan raya secara terbuka. Itu memang benar, saudara. Zaman Dr. Mahathir dulu, dia panggil snap election. Tiba-tiba je buat. Saya nampak begitulah keadaannya. Tapi nampaknya Datuk Ismail Sabri ni dia banyak memberi bayang-bayang. Sedangkan bila dia membayang-bayang begitu, dia merosakkan, membuat korang marah. Sebab kadang-kadang orang tak faham apa yang dimaksudkan. Bila dia kata pilihan raya dah dekat, orang nak tahu bila. Ini biasalah naluri manusia. Sebenar-benarnya jangan kita bicarakan, sebab dia dah bercakap, dia dah berucap di Perhimpunan Agung UMNO bahawa beliau tidak akan melewat walaupun sesaat pun tarikh pilihan raya setelah ia dipersetujui oleh top 5. Tarikh itu top 5 akan bincangkan, bila sesuai kena menghadap agung. Saya bila nampak kenyataan bahawa pimpinan UMNO akan menghadap Duli Yang Maulid Tuan Agong dalam waktu terdekat, juga adalah indikasi.
untuk menentukan dapat tarikh. Dan Datuk Ismail Sabri juga bercakap bahawa kita akan melakukan pilihan raya dulu, baru nak adakan pemilihan parti. Banyak orang lupa. Saya cuma hairan bila pemain-pemain politik, mereka lupa, tak dapat ikuti. Datuk Ismail Sabri sudah pun melafazkan. Pertama, dia kata dia tidak akan mengingkari kehendak perwakilan. Perwakilan mahu supaya pilihan raya diadakan dengan segera. Bila dia mengatakan dirinya, darah dagingnya adalah UMNO dan perhimpunan UMNO sudah pun memutuskan, maka dia kena ikut. Satu. Kedua, sewaktu UMNO mengadakan pindaan perlembagaan, mesyuarat khas, dia sendiri yang menyokong. Sebab itu saya melihat ada orang mengatakan bahawa ROS ataupun Register of Society besar kemungkinan menolak kehendak UMNO mengadakan pemilihan jawatan-jawatan dalam parti ini selepas 6 bulan selepas pilihan raya umum. Banyak saya baca. Orang kata gitulah, begitu. Ada pula dalam YouTube pun dah kata begitu. Bagi saya, ini tidak mungkin berlaku. Sebab Datuk Ismail Sabri adalah Perdana Menteri. Itu dia punya manpower. Seandainya permintaan UMNO kepada ROS ditolak, saya cakap tu sekarang, dengan sendirinya Datuk Ismail Sabri akan ditolak oleh ahli UMNO. Kerana dia yang menyokong cadangan pindaan perlembagaan UMNO, bahawa pemilihan jawatan dalam UMNO hendaklah diadakan selepas 6 bulan selepas pilihan raya, dibawa oleh Datuk Khalid Nordin selaku naib presiden. Jangan lupa saudara, kemudian selepas Datuk Khalid Nordin melafazkan cadangan supaya dipindah perlembagaan, ini atas kehendak ahli-ahli akar umbi, bukan hanya kehendak Datuk Khalid Nordin. Susul daripada bawah, bawa ke Majlis Tinggi berbincang, kemudian diberi tugas dan tanggungjawab kepada Datuk Seri Khalid Nordin sebagai naib presiden membawakan usul itu dalam Perhimpunan Agung Khas UMNO. Sebaik saja Datuk Datuk Khalid Nordin duduk, maka pengurusi tetap bertanya. Sekarang saya minta kalau ada di kalangan ahli perwakilan yang menyokong, tiba-tiba Datuk Sri Ismail Sabri yang baru balik daripada London, daripada luar negeri, bangun, saya Ismail bin Sabri, naib presiden UMNO, dengan ini menyokong sepenuhnya pindaan perlembagaan ini. Satu dewan bertempik. Apakah boleh dia nak batalkan? Saya cuma bertanya tu, apakah boleh Datuk Sri Ismail Sabri membatalkan usul yang dia sendiri sokong? Sebab itu saya kata tak logik. Kalau ini boleh dibatalkan, artinya kuasa Perdana Menteri dah tak ada. Kerana Perdana Menteri the most powerful man. Tak kisahlah Menteri Dalam Negeri itu datang daripada parti PBM. Dia ada exclusive power, absolute power as a Prime Minister, sebagai pengurusi dalam kabinet. Ini yang saya harap kawan-kawan semua fikir dengan tenang. Jangan tiba-tiba kita kata, oh tak jadi. Kalau tak jadi, artinya kita tolak mai. Itu jugalah hari-hari terakhir Datuk Ismail Sabri dalam UMNO. Sebab itu dia mengatakan tidak ada soal nak bincang pilihan raya ni, tarikh pilihan raya secara terbuka, tak pernah berlaku. Ini telah pun dibincangkan di peringkat top 5. Biarlah top 5 yang membincangkan. Saudara, sehingga kita merasakan kalaulah pilihan raya ini dilewatkan, itu naya, itu memang naya. Dan kita juga ingin beri amaran kepada pemimpin lailang. Dalam keadaan begini, saya setuju kenyataan Presiden UMNO Datuk Ahmad Zahid Hamidi bahawa bukan semua ketua bahagian akan menjadi calon pada pilihan raya umum akan datang, yang disifatkan sebagai amaran kepada segelintir pemimpin parti yang bersikap seperti lalang. Jadi ketua UMNO bahagian Wangsa Maju, Datuk Syafiq Abdullah, mendakwa masih ada pemimpin dilihat tidak taat kepada keputusan parti, termasuk yang masih mahu menjalinkan kerjasama dengan parti-parti komponen Perikatan Nasional, iaitu Bersatu dan PAS, yang telah pun ditolak oleh majoriti ahli akar umbi. Jadi dalam keadaan itu, Datuk Seri Zahid mengatakan bahawa beliau membayangkan bahawa calon UMNO mewakili Barisan Nasional pada PRU akan datang bukan saja perlu berwibawa, tetapi berintegriti dan berdaya tahan. Dia tak boleh sekejap sini, sekejap sana. Tak boleh.
Jadi bermaksud kenyataan itu ketua bahagian yang sekejap kona sana, sekejap kona kiri, kona kanan, tidak akan dipilih je calon. Jadi kita tengok sekarang. Sebab itu sekarang ni ada yang sekejap sokong Tan Sri Muhyiddin dalam satu, lepas itu sokong pula Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri, dan kemudian tu mula pula sokong Datuk Seri Zahid. Saya rasa pemimpin begini eloklah ditiadakan ataupun diketepikan dari menjadi calon. Tak apa. Saya yakin, saya dah 2-3 kali bercakap dengan Datuk Seri Presiden. Saya kata mungkin you tidak popular di kalangan ketua-ketua bahagian kalau you tidak meletakkan calon-calon daripada yang baru bawa untuk mewakili UMNO dalam pilihan yang akan datang. Mungkin di kalangan ketua bahagian akan marah, tapi jangan risau, kita punya ahli 3.7 juta. Yang ketua bahagian ni daripada 191 bahagian, paling-paling tinggi pun dalam 40 bahagian. Itu saja. Jadi mereka ni kalau tak ada pun mereka akan hanyut. Sejarah telah membuktikan siapa saja yang dah ditolak oleh UMNO, dia tak akan bangkit lagi. Tak mampu bangkit. Adalah yang kita tolak dulu macam Tan Sri Muhyiddin, melainkan dia bersekongkol dengan pembangkang lah. Untuk bangkit semula dalam UMNO ni tak ada jalan. Tiada lagi jalan kembali. Sebab itu kita tidak mahu lagi adanya pemimpin-pemimpin politik yang lalang, yang munafik. Saya amat mengharapkan agar warga UMNO mesti berani kita mendedahkan parti kita ini tidak lagi dianggotai ataupun diterajui oleh pemimpin-pemimpin yang munafik. Serahkan pada Top 5, serah kepercayaan kita pada Datuk Seri Zahid Hamidi. So soal perbicaraan kita tunggu. Jangan risau. Saya begitu yakin bahawa apa saja yang sedang dibicarakan, nampaknya ramai lagi yang terkait, dan besar kemungkinan sebab itu saya katakan mereka yang selama ini menuduh kluster mahkamah semua, kerana mereka berada sebagai kluster menteri, orang kluster kayangan, maka akan sampai masanya kluster mahkamah, kluster kayangan bertukar menjadi kluster mahkamah. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Banyak. Belum off lagi.